Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini pada kelas sejarah kita dan cikgu ucapkan selamat datang ke kelas sejarah bersama Cikgu Syam, dan insyaAllah pada hari ini kita akan teruskan lagi dengan satu lagi topik dalam unit 1 untuk mata pelajaran sejarah KSSR, iaitu mengenai kaedah penyelidikan sejarah. Okay, sebelum kita teruskan dengan topik pada seterusnya pada hari ini, cikgu nak kita flashback ataupun kita refresh balik apakah topik yang kita pelajari pada minggu lepas. Okey anak-anak, pada minggu lepas kita dah pelajari tentang sumber sejarah. Jadi sumber sejarah ni kita tahu dia ada dua, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Jadi hari ini kita nak lihat apakah kaitannya sumber sejarah dengan kaedah penyelidikan sejarah. Okey anak-anak, kalau dah bersedia, mari kita teruskan. Okey, kita lihat di sini. Okey, ini ialah topik kita pada hari ini, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan kaedah penyelidikan sejarah. Okey anak-anak, kamu boleh lihat pada skrin kamu yang kamu lihat sekarang. Kaedah penyelidikan sejarah itu ialah merupakan satu cara yang boleh digunakan oleh ahli sejarah bagi membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Okey, ia salah satu cara yang digunakan untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Okey. Dalam hal ini, kaedah-kaedah penyelidikan yang digunakan, kita akan lihat ada 3 kaedah yang sering digunakan dalam proses penyelidikan sejarah. Okey anak-anak, kita teruskan ya. Okey, kita nak tengok di sini. Apakah dia 3 kaedah yang dimaksudkan dalam penyelidikan sejarah? Okey, di sini kita lihat kita ada kaedah yang pertama, kita ada kaedah arkeologi, kemudian kita ada kaedah bertulis, dan yang ketiga kita ada kaedah lisan. Okey, anak, okey, cikgu teruskan lagi. Okey, 3 kaedah ni. Kita nak lihat apa yang dimaksudkan dengan kaedah arkeologi. Okey, kita tengok di sini. Ini ialah kaedah arkeologi. Apakah kaedah arkeologi? Okey, kita tengok di sini. Kaedah arkeologi bermaksud satu proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Kita tahu bahan tinggalan sejarah itu boleh diertikan sebagai contohnya bahan-bahan fosil yang terdiri daripada tumbuhan dan haiwan, ataupun daripada bahan artifak, ataupun barangan logam, kulit siput dan lain-lain. Okey, yang kamu tengok ni ialah ini ialah dalam buku teks kamu, dia ada tunjukkan di sini rangka perak men di Lenggong. Okey. Okey, dan yang di sini pula merujuk kepada kawasan kaedah cari gali, ataupun gali cari di tapak arkeologi Sungai Batu yang terdapat di Kedah. Okey, jadi kita nak tengok lagi. Okey, ini kaedah arkeologi. Okey, mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Okey, kita nak tengok yang seterusnya. Selain daripada arkeologi gali cari, maksudnya dia melibatkan kawasan tanah atau daratan. Tapi hari ini kita nak teruskan lagi dengan arkeologi maritim. Ia merupakan salah satu bidang penerokaan mencari bahan sumber sejarah atau maklumat yang terdapat di dasar laut, sungai atau tasik. Kita tahu peristiwa sejarah tu berlaku bukan hanya di kawasan daratan, tapi ia mungkin juga boleh berlaku di kawasan dasar laut, sungai atau tasik. Jadi apabila hal ini berlaku, ahli sejarawan yang kita panggil sebagai arkeologi maritim ini boleh mengkaji kawasan-kawasan yang terlibat seperti contohnya
di kawasan tapak kapal karam, struktur purba dan juga artifak. Okey anak-anak, boleh jelas? Okey, kalau jelas, cikgu nak teruskan lagi dengan kaedah penyelidikan yang kedua. Ini kaedah penyelidikan yang kedua ni kita panggil dia sebagai kaedah lisan. Okey, apakah kaedah lisan? Kaedah lisan ni bermaksud suatu proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Biasa tengok temu bual kan? Okey, temu bual ni maksudnya kita bercakap ataupun kita berbual dengan seseorang atau individu. Dan individu yang ini kita panggil dia sebagai orang sumber. Okey, dikenali sebagai orang sumber. Okey, kemudian orang sumber ini pula hendaklah mereka yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah, melihat atau mendengar daripada orang lain. Okey, itu kaedah lisan. Okey. Di sini cikgu nak tunjukkan pada kamu semua bagaimana langkah-langkah menjalankan kaedah lisan. Okey, kita nak tahu bagaimana ahli sejarah menjalankan kaedah lisan bagi mendapatkan sumber atau maklumat. Okey, gambar yang cikgu kongsikan dalam slide ini merupakan contoh orang-orang sumber yang terlibat secara langsung dalam peristiwa bersejarah di negara kita. Okey, jadi contohnya yang pertama, langkah-langkah yang perlu kita gunakan sekiranya kita menggunakan kaedah lisan bagi membuktikan peristiwa sejarah. Yang pertama, kita kena kenal pasti, okey? Kenal pasti orang sumber dan sediakan soalan untuk temu bual tersebut. Kena kenal pastilah siapakah orang sumber yang terlibat dengan sesuatu peristiwa sejarah. Okey anak-anak. Okey, kemudian seterusnya kita akan lihat langkah yang seterusnya kita akan buat temu bual dan rakam perbualan dengan orang sumber. Kemudian yang ketiga, kita akan salin rakaman perbualan tersebut, simpan data dan kita akan menulis bahan temu bual tersebut. Okey. Kemudian kita nak tengok yang seterusnya. Okey. Ini pula kaedah yang ketiga, okey, iaitu yang kita panggil sebagai kaedah bertulis. Apakah itu kaedah bertulis? Kaedah bertulis merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan juga lakaran. Okey, dan di mana kita boleh mendapatkan maklumat ini? Maklumat ini boleh diperolehi daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan lain bercetak. Okey. Jadi dari sinilah sumber-sumber seperti inilah akan menjadi bahan bagi penulisan ahli sejarah. Okey. Cikgu nak teruskan lagi. Dan yang ini pula, apa yang perlu ahli sejarah buat sekiranya mereka menggunakan kaedah bertulis, okey, dalam penyelidikan sejarah mereka. Okey. Tengok. Kita ada 4 langkah di sini. Yang pertama, kenal pasti sumber sejarah yang tepat. Kenal pasti sumber sejarah yang tepat ni maknanya berkaitan dengan, contohlah, kaedah bertulis tadi kita tengok apa? Kita kena pastikan dia memang sumber yang tepat. Kemudian yang kedua, mengumpul sumber sejarah. Yang ketiga, mentafsir maklumat dalam sejarah. Dan yang keempat, selepas kita dah berjaya mentafsir maklumat, kita akan membuat penulisan sejarah. Okey anak-anak? Okey. Kemudian kita telah selesai pun tadi mengenai 3 kaedah dalam penyelidikan sejarah, iaitu yang pertama kita ada kaedah arkeologi, yang kedua kita ada kaedah lisan dan yang ketiga kita ada kaedah bertulis. Jadi apa yang dapat kita rumuskan daripada pelajaran kita pada hari ini anak-anak? Yang pertama ialah para pengkaji boleh pilih mana-mana kaedah yang sesuai untuk mengkaji peristiwa sejarah. Okey, bukan hanya ada satu kaedah, kita ada sekurang-kurangnya 3 kaedah yang boleh digunakan untuk mengkaji peristiwa sejarah. Okey anak-anak? Okey, kemudian yang kedua,
Bila adanya pelbagai kaedah penyelidikan, ia membolehkan pengkaji sejarah menghasilkan penulisan sejarah yang berkualiti. Inilah yang kita mahukan daripada para ahli sejarah. Penulisan sejarah yang berkualiti, yang memang mempunyai fakta yang diyakini dan daripada sumber-sumber yang dipercayai. Okay. Yang ketiga, bidang penyelidikan sejarah ni merupakan salah satu bidang kerjaya yang menarik untuk diceburi oleh murid yang berminat dalam hal pengkajian peristiwa sejarah. Kamu sendiri nanti apabila kamu dewasa, kalau kamu berminat dengan hal pengkajian peristiwa sejarah ini, cikgu dorong kamu, cikgu galakkan kamu supaya menceburi bidang kerjaya ini sebagai ahli arkeologi. Okay, yang kamu minatlah, okay, untuk mengkaji peristiwa sejarah di negara kita. Okay, banyak peristiwa sejarah, mungkin selepas 10 tahun, selepas 20 tahun, selepas 30 tahun apabila kamu dewasa, hari ini akan menjadi peristiwa sejarah bagi diri kamu ataupun bagi negara kamu. Okay, anak-anak, cikgu harap kamu dapat banyak perkara yang bermanfaat untuk pelajaran kita pada hari ini. Jadi, cikgu nak ucapkan terima kasih kepada semua sehingga kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Okey, terima kasih semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.